Masuk semula. Masuk semula. Dengar ke tak dengar? Masuk semula. Kita masuk semula. Tak dengar? Ha? Okey, kita masuk semula. Okey, kita masuk semula. Tadi jadi tak dengar. Kita masuk semula. Tak dengar? Ha? Okey, kita masuk semula. Okey, kita masuk semula. Tadi jadi tak dengar. Okey, kita sambung semula. Tadi suara jadi hilang, pasal apa pun tak tahulah. Tiba-tiba dia menghilangkan diri. Suara menghilangkan diri. Okey. Kita sedang menceritakan tentang peraturan 72 tadi. Kita sambung semula. Tadi suara jadi hilang, pasal apa pun tak tahulah. Tiba-tiba dia menghilangkan diri. Suara menghilangkan diri. Okey. Kita sedang menceritakan tentang peraturan 72 tadi. Okey. Kita sambung tentang peraturan 72 untuk orang-orang muda. Untuk orang-orang muda. Okey, untuk orang muda. Sebagai rancangan tentang peraturan 72 untuk orang-orang muda. Tadi berapa orang seorang? Jadi 8. Ni dah tinggal 2 orang, insya-Allah. Okey, tips pelan persaraan untuk orang muda. Untuk orang muda Orang muda, siapa sini orang muda? So kalau anda nak bersara umur 50 tahun. Okey, umur 50 tahun. Kemudian selepas 50 tahun anda tidak perlu bekerja lagi. Anda boleh berehat. Anda boleh ulang alik pergi masjid, bentang sejadah. Anda boleh buat amal. Tak perlu kerja, sebab anda telah bekerja keras semasa anda muda, dan ketika anda tua, wang bekerja untuk anda. Anda tidak perlu bekerja. Okey. Bagaimana peraturan 72 berfungsi? Caranya adalah begini. Okey, kita andaikan sekarang anda berumur 25 tahun dan anda ingin bersara pada umur 50 tahun. Maksudnya 25 tahun dari sekarang. So, berapakah jumlah yang anda perlukan untuk persaraan anda? Saya andaikan anda perlukan 1 juta untuk persaraan anda. So, bagaimana anda perlu bermula untuk mendapatkan 1 juta ketika anda bersara, iaitu ketika umur anda 50 tahun? Caranya mudah saja. Anda perlu ada sejumlah wang sekarang. Berapa jumlah yang anda ada, itu terpulang kepada anda. Tapi anda perlu ada sejumlah wang sekarang. Untuk kita kembangkan wang itu menjadi 1 juta ketika anda berumur
tahun. Okey. Ketika anda berumur 50 tahun. 25 tahun dari sekarang. Okey. Okey, saya ingin buat satu perkiraan yang mudah dengan jumlah yang mungkin anda mampu untuk ada. Berapa jumlah yang anda mampu untuk ada? Tulis sikit. Sebab nak buat perkiraan ni. Untuk dapatkan 1 juta dalam tempoh 25 tahun. Okey. 1 juta dalam tempoh 25 tahun. Berdasarkan peraturan 72. Okey. Peraturan 72 ya. 10,000. Okey. 10,000 menjadi 20,000 menjadi 40,000 menjadi 80,000 menjadi 160,000 menjadi 320,000 menjadi 640,000 menjadi 1.28 juta. Okey. Berapa kali gandaan? Cuba kira. 10,000 jadi 20,000, satu gandaan. 20,000 jadi 40,000, dua gandaan. 40,000 jadi 80,000, tiga gandaan. 80,000 jadi 160,000, empat gandaan. Okey. 160,000 jadi 320,000, lima gandaan. 320,000 jadi 640,000. 640,000 jadi 1.28 juta. Berapa gandaan? 7 kali gandaan. Okey. Jadi kalau 7 kali gandaan maksudnya apa? Okey, maksudnya apa? Anda perlu menggandakan wang anda sebanyak 7 kali. Jadi, apa yang anda perlu buat? Tadi 25 tahun kan? Sampai 50 tahun kan? Umur 25 sampai 50, 25 tahun. So, 25 tahun, 25 bagi dengan 7. Dapat berapa? 25 bagi 7. Dapat berapa? 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. 3 lebih kan? Hmm? 3 tahun lebih. 3 lebih lah. 3 tahun lebih. 3 tahun. 7 kali 3, 21. 3 tahun. Okey, boleh Jadi untuk anak-anak muda yang umur anda sekarang 25 tahun dan anda nak bersara ketika umur anda 50 tahun, dan ketika anda bersara umur 50 tahun anda inginkan wang sebanyak 1 juta ringgit. So bagaimana anda nak dapatkan wang 1 juta ringgit itu? Okey, kita andaikan sekarang anda bermula dengan modal 10,000 ringgit. Okey, untuk menjadikan wang anda 1 juta, anda perlu menggandakan dia sebanyak 7 kali. Okey, 7 kali. 10 jadi 20 sekali. 20 jadi 40 dua kali. 40 jadi 80, 80 jadi 160, 160 jadi 320, 320 jadi 640, 640 jadi 1.28 juta. 7 kali gandaan. Jadi maksudnya apa? Kita kena bahagikan 25 bagi 7. Dapat 3 point berapa? 3.7 Cuba kira. 3.8 ke 3.6. Cuba kira. Tak ada kalkulator pula. 27 bagi 25 bagi 7. Dapat berapa? 21, 4. 4, 7. 3.3. 3.23. Cuba tolong sikit kira. 4. 3.5. 3.56.
Cuba kira 3.5 3.5 kurang lah kan, 3.5. Okey, maksudnya apa? Maksudnya anda perlu berusaha untuk melaburkan wang anda, yang mana wang itu akan berganda dalam masa 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Okey, jadi bagaimana cara kita nak praktis peraturan 72? Cuba bagikan pula semula. 72 bagi 3.5. Dapat berapa? $20 21 72 bagi 3.5 2.1 21 72 bagi 3.5 berapa Alam? 21 dia 20.5 2 21 1 20.5 20 exactly. Ada 2 tu, 72. 20 something lah, 20 point something kan. 20.57 okey. Okey, thank you Alam. Terima kasih. Okey, ini cara dia Okey. Okey. Jadi sekarang saya sudah ada angka. Okey. Bagi orang-orang muda, contohnya orang-orang muda yang umurnya 25 tahun sekarang, okey. Kemudian anda bercadang untuk bersara. Okey, anda bercadang untuk berhenti kerja, tak mau kerja dah ketika umur anda 50 tahun. Maksudnya 25 tahun dari sekarang. Dan ketika anda bersara itu, anda inginkan wang yang terkumpul berjumlah 1 juta ringgit. Dan sekarang anda ada modal sebanyak RM10,000. Jadi apa yang anda perlu buat? Okey. Anda perlu menggandakan wang anda RM10,000, okey, menjadi RM20,000 dalam masa 3 tahun setengah. Dan 3 tahun setengahnya RM20,000 jadi RM40,000. 3 tahun setengah berikutnya RM40,000 jadi RM80,000. Dan ketika anda berumur 50 tahun, insya-Allah duit itu akan menjadi 1 juta. Okey. Jadi bagaimana caranya untuk anda membuat pelaburan? Anda perlu membuat pelaburan yang pelaburan tersebut memberikan kadar pulangan berjumlah 20.5% setahun. Okey. 20.5% setahun. Kalau tidak, kalau anda tak boleh mencapai pulangan 20.5% setahun, 20.57% setahun, anda tak boleh capai jumlah 1 juta ketika anda berumur 50 tahun. Itu sifir dia, itu calculation dia, itu kira-kira dia. Kalau anda dapat, okey, dengan modal 10,000 tadi, kalau anda mendapat pulangan lebih daripada 20.57% setahun, so anda akan capai 1 juta lebih cepat. Mungkin ketika 45 tahun anda dah capai, so anda boleh bersara lebih awal. Tetapi kalau pulangan yang anda dapat lebih sedikit, maknanya tak sampai 20.57%, so anda perlu ambil masa yang lebih lama untuk dapat 1 juta itu.
Mungkin ketika 60 tahun, ketika 55 tahun ataupun bagaimana. Kerana pulangan itu tak sampai 20.57% setahun. Okey. Jadi, adakah sesuatu yang munasabah? Adakah boleh capai kadar pulangan 20.57% setahun? Jawapannya boleh. Lebih daripada itu pun boleh. Dengan cara apa? Dengan apa? Dengan knowledge. Because knowledge is power. Tak ada cara lain. Caranya knowledge. Kerana knowledge inilah, pengetahuanlah yang power. Kalau tidak, dia tak boleh capai. Sebab itu semua orang kena belajar bagaimana cara untuk mempertingkatkan pulangan daripada wang yang dia ada, supaya wangnya akan berganda dengan lebih cepat. Secepat mungkin. Okay? Secepat mungkin. Jadi, sangat penting untuk kita fahami, okay? Sangat penting untuk kita fahami, kira-kira berdasarkan peraturan 72, untuk kita membuat satu jangkaan, okay? Untuk kita membuat satu jangkaan masa depan, tentang bilakah masa yang kita boleh bersara. Okay, bilakah masa yang kita boleh bersara setelah wang kita cukup untuk persaraan? Maksudnya, sekarang kita bekerja, mencari wang, kemudian kita belajar untuk kembangkan wang. Setelah itu, apabila wang itu cukup jumlahnya, kita pun berhenti daripada bekerja dan mencari wang. Kemudian kita buat apa? Kita biarkan wang itu bekerja untuk kita. Ingat lagi, minggu lepas kita cerita tentang wang. Apa definisi wang yang saya berikan? Saya berikan definisi wang itu adalah alat. Wang adalah alat. Dia bukan matlamat. Dia adalah alat. Maksudnya, bila alat kita dah cukup, cukuplah. Kita biarkan alat itu bekerja sendiri. Jadi maksudnya sekarang, kita cari wang ini secukup-cukupnya dan kita belajar kembangkan dia, dan bila cukup jumlah yang kita inginkan, kita biarkan dia bekerja untuk kita. Sebab itu kita kena faham, kita tidak perlu bekerja untuk wang, tapi biarlah wang bekerja untuk kita. Kalau kita nak bekerja untuk wang, kita akan penat. Saya ingat lagi ini satu pengajaran yang paling berharga untuk diri saya tentang wang, yang diajarkan oleh sifu saya, guru, iaitu ibu saya. Allah yarham ibu saya. Semoga Allah mengampunkan dia. Allahumma filha warhamha. Ibu saya ajar saya apa? Dia kata tulang. Dia kata apa? Dia kata tulang cari duit penat, dia kata. Dia kata tulang cari duit penat. So dia kata duit kena cari duit, baru tak penat. Tulang cari duit penat, dia kata. Duit kena cari duit, baru tak penat. Jadi sebab itu kita melihat berapa ramai orang yang cuba mendapatkan wang dengan tulang, dengan fizikal, dengan kudrat dia, dengan titik peluh dia. Dan itu yang kita lihat, ramai orang yang terpaksa bekerja sampai tua, dan ada orang terpaksa bekerja sampai mati. Sebab apa? Sebab dia tak pernah fikir pun bagaimana cara untuk membolehkan wang mencari wang. Dia tak pernah fikir pun cara bagaimana wang mencari wang. Dia hanya sentiasa fikir bagaimana dia nak cari wang. Itu masalah dia. Itu yang menjadi sebab. So, mulai hari ini, untuk orang muda, anda kena fikir cara bagaimana wang boleh mencari wang. Sebab apa? Sebab kita kena faham, fizikal kita, tubuh badan kita, kudrat kita semakin lama bukan semakin kuat. Kita semakin tua. Bila kita semakin tua, kita semakin tak kuat. Bukan kita semakin kuat, kita semakin tak kuat. Bila kita semakin tak kuat, kemampuan kita untuk mencari dan mendapatkan wang semakin berkurang, semakin menurun. Katakanlah kalau sekarang umur kita 25 tahun, mungkin kita boleh dapat wang dengan bekerja satu hari RM500 contoh. Bila kita semakin tua, kita dah tak mampu untuk dapatkan wang satu hari RM500. Mungkin satu hari RM100 pun payah, sebab kemampuan kita untuk bekerja telah semakin kurang.
Maka sebab itu, ketika anda muda sekarang, anda carilah wang sebanyak mungkin. Dan dalam masa yang sama, anda belajarlah dapatkan pengetahuan sebanyak mungkin bagaimana cara untuk mengembangkan wang anda. Supaya apa? Supaya anda akan dapat jumlah wang yang cukup dalam masa yang cepat. Dan selepas itu, biarkan wang itu bekerja untuk anda dan anda tidak lagi perlu bekerja untuk wang. Itu pesanan saya untuk orang muda. Dan anda kena faham peraturan 72 yang saya nyatakan tadi, yang saya cuba ajarkan kepada anda. Bagaimana cara kita membuat perkiraan berdasarkan peraturan 72 itu, dan kita membuat jangkaan dan bacaan serta andaian bilakah masa yang sesuai untuk kita bersara, yang kita tak perlu bekerja lagi. Dan walaupun kita bersara dan kita tak perlu bekerja, tapi kita ada cukup wang untuk meneruskan kehidupan kita. Dan walaupun ketika itu kita tidak bekerja, kita tidak ada sumber pendapatan daripada pekerjaan kita, tapi kita ada sumber pendapatan daripada wang yang bekerja untuk kita. Itu yang perlu kita lakukan. Kerana bila kita semakin tua, kita dah tak mampu nak bekerja secara fizikal. Jadi kita biarkan wang itu bekerja untuk kita. Dan untuk membolehkan wang itu bekerja, untuk membolehkan wang itu bekerja untuk kita, kita perlu ada pengetahuan. Kerana apa? Kerana wang ini dia boleh bekerja untuk kita kalau kita boleh arahkan dia bekerja untuk kita. So, kita kena belajar bagaimana untuk mengarahkan dia, untuk menguruskan dia, supaya dia boleh bekerja untuk kita. Kalau kita tidak ada pengetahuan, kita tak boleh nak uruskan wang, dan kita tidak boleh mengarahkan dia untuk bekerja untuk kita. Sebab wang ini, teman-teman, kita bincangkan dulu, wang ini, jantina dia apa? Jantina dia adalah perempuan. So, perempuan ni kita kena kawal dia. Kita kena uruskan dia dengan baik. Kalau tidak, habis. Samalah juga wang, kita kena kawal dia, kita kena uruskan dia dengan baik supaya dia boleh memberikan manfaat dan faedah kepada diri kita. Itu yang perlu kita fahami tentang wang, dan itulah cara kita mengira wang berdasarkan peraturan 72. Jadi dia akan jadi berbeza lah. Dia akan jadi berbeza bila jangka masa itu berbeza. Contohnya tadi, belia yang berumur 25 tahun, kemudian dia bercadang untuk bersara ketika umur 50 tahun. Kemudian jangkaan ataupun jumlah modal yang dia ada RM10,000. So perkiraan dia macam tadilah. Perkiraan dia macam tadi. Dia kena pergi kepada instrumen pelaburan yang menjanjikan keuntungan 20.57% setahun, untuk membolehkan setiap 3 tahun setengah wang dia akan menjadi sekali ganda. Daripada 10 jadi 20, 20 jadi 40, setiap 3 tahun setengah. Perkiraan berasaskan peraturan 72 ini akan berbeza. Berbeza apa? Contohnya, katakanlah orang tu umur dia 30 tahun. Kemudian dia juga nak bersara umur 50 tahun. Jadi maksudnya dia ada tempoh 20 tahun je. Yang tadi ada tempoh 25 tahun. Kemudian kena tahu juga berapa modal yang dia ada. So kita boleh kira dan buat jangkaan. Begitu juga kalau orang yang umur 35 tahun, 40 tahun, dan berapa umur yang dia jangkakan untuk dia bersara, dan berapa jumlah modal yang dia ada. Dan kita boleh buat perkiraan, maksudnya berapa modal yang dia keluarkan, dan berapa peratuskah keuntungan yang dia perlu hasilkan daripada pelaburan dia untuk mencapai 1 juta yang dia maksudkan. So setiap orang akan berbeza merujuk kepada umur dia, dan bila dia 3 perkara, merujuk kepada 3 perkara. Umur dia sekarang dan bila umur dia nak pencen. 3 perkara. 1, umur sekarang, dan umur yang dia nak pencen, yang dia nak bersara. Umur sekarang 1, 2, umur nak pencen. 3 apa? Berapa yang dia nak? Berapa jumlah yang dia nak untuk persaraan dia? 4, bukan 3, 4. Yang keempat adalah berapa jumlah modal yang dia ada sekarang. Jadi kira-kira itulah yang kita akan tentukan nanti, berapakah jumlah peratusan yang dia perlu hasilkan daripada pelaburan dia untuk mencapai apa yang dia nak capai. Umur dia sekarang, berapa umur dia nak bersara. Kemudian berapa yang dia nak untuk persaraan dia.
dan berapa modal yang dia ada sekarang. So kita akan kira, berapa peratuskah jumlah pelaburan yang dia perlu hasilkan supaya dia dapat capai apa yang dia nak capai. Itu cara dan kaedah dia lah. So kena belajar lah untuk capai tu. Untuk capai tu kena belajar. Maksudnya orang yang nak capai pulangan pelaburan setahun 10%. So dia belajarlah bagaimana cara nak capai pulangan setahun 10%. Orang yang nak capai pulangan 10% setahun, apa yang dia belajar tak sama dengan apa yang orang yang nak capai pulangan 20% setahun. Tadi 10% kan? Orang yang nak capai 20%, dia kena belajar lebih lah sebab dia nak lebih. Yang tadi nak 10% je. Kalau katakanlah saya tak nak banyak, saya nak 6% je. Saya kalau orang nak 6% senang je. Saya kata pejam mata je, pergi ASB, senang je. Tak payah pening-pening kepala. Tu tak payah belajar pun tak apa. Dum je duit dekat ASB. Pejam mata. Kalau dia nak 6% lah. Tapi kalau semakin tinggi jumlah peratusan yang anda inginkan, semakin banyak pengetahuan yang anda perlu ada. Orang yang hanya inginkan 10% setahun, pengetahuan yang dia ada, pengetahuan yang dia perlu ada tidak sama dengan pengetahuan yang diperlukan oleh orang yang inginkan 20% setahun. Dan mungkin ada orang yang inginkan 30% setahun pulangan, tak sama dengan orang yang hanya inginkan 20% setahun. So pengetahuan itu kena semakin bertambah lah. Sebab semakin tinggi kadar pulangan yang inginkan, semakin tinggi pengetahuan yang dia perlu ada. Itulah secara mudahnya. Ada siapa-siapa nak berkongsi tentang perkiraan, saya boleh tolong kirakan tentang berapakah jumlah pulangan yang dia perlu hasilkan untuk mencapai apa yang dia ingin capai. Berdasarkan umur dia sekarang, kemudian berapa umur yang dia nak bersara, kemudian berapa modal yang dia ada, dan berapa jumlah yang dia inginkan ketika persaraan dia. Macam tu itu secara mudahnya lah. Saya ingat kita boleh berhenti di sini untuk kita soal jawab. Ada apa nak tanya, boleh tanya. Alam tanya, kebanyakan anak muda sekarang average mereka ada RM 1K untuk buat pelaburan. Boleh, tak kisah sebenarnya berapa jumlah pun tak apa. Cumanya katakanlah contoh tadi orang yang ada 10,000, umur dia 25 tahun, dia nak capai 1 juta ketika umurnya 50 tahun. Apa yang dia perlu buat? Dia perlu melabur kepada instrumen pelaburan yang menjanjikan yang memberikan pulangan 20.57% setahun. Tapi kalau orang yang umurnya sama 25 tahun nak bersara pada tempoh yang sama, iaitu 50 tahun, dan inginkan jumlah yang sama, iaitu 1 juta, tapi dia hanya ada modal 1,000. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia kena melabur pada instrumen yang menjanjikan pulangan lebih daripada 20.57%. Maksudnya dia kena belajar lebih banyak lagi supaya dia boleh capai pulangan yang melebihi 20.57%. Kalau kita kira kalau umur 25 tahun nak bersara umur 50 tahun, kemudian nak jumlah persaraan 1 juta, modal ada 1,000. Macam mana nak buat tu? Berapa persen nak capai untuk membolehkan dia dapat 1 juta ketika umur 50 tahun? So caranya adalah
kira berapa kali gandaan dia perlu hasilkan untuk mencapai 1 juta. So 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 12. Berapa kali? Okey. Dia kena 5 campur 7 tadi. 12 kali, 11 kali. Cuba kira balik 2 4 8 16 32. 2 4 6 8 16 32 64 128 256 512 1 juta 1.24 juta. Betul? 11 lah. 11. Sebagaimana caranya? Kena bagi 11 lah. 72 bagi 11. Jadi berapa? 72 bagi 11. Tadi 72 bagi 7. Okey, 72 bagi 11 berapa? 72 bagi 11 berapa? 72 bagi 11 5 7 72 bagi 11 7 11 10 7 6 6.8 Wah, Alam nak pergi umur 30 tahun. Wah, tereng Alam. 5 tahun dari sekarang. Sangat bagus. Tujuh 6.8. Okey, berapa lama? Cuba tengok. Cuba kira tadi Alam 72 bagi 11 berapa? 6.8
Okey, itu dah yang kita kena buat perkiraan tentang 4 perkara tadi. Umur sekarang, umur persaraan, berapa modal ada, berapa yang dia mahukan untuk persaraan dia. So kita boleh kira berapakah jumlah pulangan yang perlu dia hasilkan untuk mencapai jumlah tersebut. Alah nak pension umur 30 tahun 5 tahun dari sekarang. Ui, 5 tahun dari sekarang kena, kalau 100% pun tak cukup. 5 je. 5, 20, 40, 80, 160, 320. Tak cukup. 2. 5 tahun lah 10,000, dia perlu setahun 150%. 10,000 dia akan jadi, setahun dia akan jadi 250. 25,000. 25,000 dia akan jadi 72,000. Dia kena 150% setahun. Modal 10,000 untuk jadikan dia sejuta dalam masa 5 tahun, kena 150% setahun pulangan baru boleh. Kalau tidak tak cukup. Dia perlu 5 tahun. 5 gandaan je. 5 gandaan. Dia 7 gandaan. 7. Tujuh gandaan bagi 5, 150. Lebih kurang lah. Lebih kurang untuk pencen umur 30 tahun. Modal 10,000 sekarang. Tapi boleh buat sebenarnya. Dia tidak mustahil. Dia boleh buat. Cuma kena kerja kuat lah. Banyak knowledge yang perlu ada untuk dapatkan pulangan 150% setahun. 150% setahun ni tak banyak sebenarnya. Lebih kurang 12% je sebulan. 12% sebulan. 12% sebulan. Tu kira-kira dia lah. Lebih kurang macam tu. Sebab macam ni sebab kita kena faham kalau 10,000, okey, 10,000 untuk jadikan dia sejuta, dia perlu 7 kali gandaan. 7 kali gandaan. Tapi kalau 7 kali gandaan tu, okey, 7 kali gandaan tu kita nak buat dalam masa 5 tahun sahaja, maksudnya gandaan tu kena cepat lah. Maksudnya satu gandaan tu perlu 10 bulan je. Nah, 5, 60. Tak, satu gandaan tu lebih kurang 9 bulan je. Setiap 9 bulan wang kita akan jadi berganda. Setiap 9 bulan. 9 kali 7. Betul lah. 9 kali 7 62. 9 kali 7 60. 63. 9 bulan lebih kurang. 9 hingga 10 bulan lah. 10 bulan 5 tahun
5 tahun 60 bulan. 60 bagi dengan 7. 60 bagi 7. Bagikan 67. Itulah dia. 60 bagi 7. 9 bulan lebih kurang. Lebih kurang lah 9 bulan. Okey. Nombor 5. Poin 5. Okey, boleh? Ada apa-apa lagi? Sebelum kita habis, minggu depan kita sambung lagi kira-kira. Okey, sebelum habis saya buat satu kesimpulan. Okey. Kesimpulan yang saya nak buat adalah sangat penting untuk kita belajar mengira, okey. Sangat penting untuk kita belajar mengira. Dan perkiraan wang bukan merujuk kepada berapa helai atau berapa keping, tapi dia merujuk kepada nilai dan angka. Okey. Oleh kerana dia merujuk kepada nilai dan angka, kita boleh membuat prediction, kita boleh membuat andaian dan jangkaan berapakah jumlah yang kita inginkan pada masa hadapan dengan jumlah yang kita ada sekarang. Okey, jumlah yang kita ada sekarang, kita boleh buat andaian dan jangkaan berapakah jumlah yang kita inginkan pada masa hadapan. Jadi contohnya sekarang, kalau orang yang sekarang ada RM10,000, so dia inginkan wang itu menjadi 1 juta ketika dia bersara nanti. So dia kena buat perkiraan lah berapa jumlah yang dia perlu hasilkan setiap tahun untuk mencapai jumlah 1 juta yang dia inginkan ketika dia bersara. So itulah gunanya peraturan 72 dalam mengira jangkaan dan juga andaian kita berapakah jumlah yang kita akan dapat, berapakah jumlah yang kita nak dapat pada masa hadapan dengan jumlah yang kita ada sekarang. Okey, sangat penting. Sangat penting untuk kita menggandakan wang kita. Teori dia mudah saja. Sekali kalau kita boleh gandakan wang kita, maka tidak mustahil dia akan berganda untuk kali kedua. Okey, maksudnya macam mana? Kalaulah kita ada RM10,000 dan kita berjaya menggandakan wang RM10,000 itu menjadi RM20,000, tidak mustahil untuk kita gandakan sekali lagi, iaitu RM20,000 jadi RM40,000. Dan kalau kita telah berjaya menggandakan sebanyak 2 kali, tidak mustahil untuk kita menggandakan untuk kali ketiga, RM20,000 jadi RM60,000. Dan kalau kita telah berjaya menggandakan wang kita sebanyak 3 kali, tidak mustahil untuk kita menggandakan untuk kali keempat, RM60,000 jadi RM120,000. Itu sifir dia. Berjaya untuk capai kali pertama dan tidak mustahil untuk capai kali kedua. Dah capai kali kedua, tidak mustahil untuk capai kali ketiga. Dah capai kali ketiga, tidak mustahil untuk capai kali keempat, dan begitulah seterusnya. Samalah juga bila kita membuat pelaburan pada instrumen yang menghasilkan pulangan 20%, okey, tidak mustahil kita boleh ulang 20% yang berikutnya. Dan kalau kita berjaya untuk meningkatkan jadi 30% dan tidak mustahil kita mengulang 30% kali berikutnya. Kalau kita dah dapat pulangan 40%, tak mustahil untuk kita mengulang 40% kali kedua dan kali ketiga. Dan kalau kita dapat 50% untuk kali pertama, tak mustahil juga untuk kita mengulang 50% untuk kali kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dan kalau kita berjaya mendapatkan pulangan 100% daripada instrumen pelaburan kita untuk kali pertama, maka tidak mustahil untuk kita dapat 100% untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya. Begitulah juga kalau sampai ke tahap 200%, 300%. Kalau kita dah capai sekali, tidak mustahil untuk kita mencapai kali kedua, ketiga dan keempat. Kerana proses keuangan ni, dia adalah proses yang berulang. Proses berulang. Kalau orang yang ada duit 1,000, okey, dia belanja 1,000 itu habis untuk kali pertama, tidak mustahil nanti dia dapat lagi 1,000 dan 1,000 itu akan habis juga. Kemudian dia dapat 2,000, 2,000 pun habis dia belanja. Tidak mustahil akan datang dia dapat lagi sekali 2,000, 2,000 itu pun akan habis dia belanja juga. Itulah teori kewangan. Sekali kita capai
maka kita akan capai kali kedua, ketiga dan seterusnya. Sekali kita habiskan wang, kita akan habiskan wang yang sama untuk kali kedua, ketiga dan berikutnya. Itu yang kita kena faham. Wang ini adalah proses yang berulang. Proses yang berulang. Kita capai sesuatu kali pertama, maka kita akan capai kali kedua, ketiga dan seterusnya. Kita habis kali untuk kali pertama, dia akan habis juga kali kedua, kali ketiga dan kali keempat. Sebab itu orang yang duit dia habis bulan ni, tak cukup bulan ni kan, bulan depan tak cukup juga, bulan depan tak cukup juga, bulan depan tak cukup juga. Dia pulang macam tu lah. Orang yang duit dia cukup, yang dia boleh menyimpan, contohnya dia boleh menyimpan sebulan 30% daripada gaji dia, dia berjaya simpan untuk bulan ni 30% daripada pendapatan dia, bulan depan dia boleh simpan lagi, bulan depan dia simpan lagi. Dia macam tu lah. Dia adalah proses yang berulang. Wang ini adalah proses pengulangan. Itu teori kewangan. Dia akan berulang je benda tu. Sekali kita buat, dia akan jadi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima dan seterusnya. Macam tu Macam orang lah, contohnya orang dia tak pernah pun beli, contohnya kasut mahal. Kasut dia sebelum ni mungkin RM20, RM30 je. Tapi sekali dia beli kasut RM500. Dia beli sekali kan. So next time dia akan beli lagi sekali RM500 punya kasut. Next time dia beli lagi sekali. Kan? Dia akan berulang. Proses wang dia macam itulah, dia akan berulang. Sebab itu kalau kita tengok ada kawan-kawan kita kan, setiap kali model telefon keluar, dia beli kan, dia tukar telefon baru. So proses tu berlaku sekali ke berulang-ulang? Dia akan berulang lah. So setiap kali model baru telefon keluar, dia akan tukar. Itu yang jadi masalahnya wang ni. Sebab itu ada orang kata wang ni ada hantu. Dia ada hantu. Sebab dia tak berhenti. Dia ada hantu lah. Tapi saya nak tambah lah, dia ada hantu baik dan hantu jahat. Kalau yang belanja tu dia perhabis, memang dia perhabis lah. Kalau bulan ni duit tak cukup, bulan depan pun tak cukup juga. Memang dia macam tu lah. Kalau kita dah start menabung bulan ni 30% daripada pendapatan kita dah start bulan ni, bulan depan kita boleh buat je. Kita akan boleh buat kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Itulah cerita tentang wang. Dia adalah satu proses yang berulang-ulang. Sekali kita capai, kita akan capai kali kedua, ketiga dan seterusnya. Sekali kita habiskan, dia akan habis dan seterusnya. Sebab itu orang yang duit tak cukup, memang dia tak pernah cukup. Dia kata cukup lah. Dia kata cukup. Contohnya kan, ada orang ketika dia bekerja, gajinya RM3,000 sebulan, dan RM3,000 sebulan tak cukup. Kemudian tahun berikutnya ataupun beberapa tahun kemudian dia naik pangkat, gajinya daripada RM3,000 naik RM3,500. Dia tak cukup juga. Dia tetap tak cukup. Padahal dah naik daripada gaji RM3,000, dulu tak cukup kan, sekarang naik RM3,500, tak cukup juga. Kemudian setelah beberapa tahun dia naik pangkat lagi, gaji dia RM4,000, tak cukup juga. Sehinggalah habis. Sehinggalah gaji RM10,000 pun dia tak akan cukup juga. Tapi orang yang mula menabung, menyimpan contohnya 20% atau 30% daripada gaji dia, ketika gaji dia RM3,000, dia simpan 30%. So RM900. Ketika gaji dia RM5,000, dia simpan 30% juga. Tapi ketika gaji dia RM5,000, 30% itu adalah RM1,500. Dia akan buat benda yang sama, tapi nilai itu akan bertambah. Macam tadi, walaupun nilai itu bertambah, tapi dia tetap benda yang sama, dia tetap tak cukup juga. Itulah cerita tentang wang. Sebab itu kita kena belajar kira-kira. Kita kena belajar kira-kira dan pandai untuk mengira. Supaya apa? Supaya kita tidak buat sesuatu yang menjejaskan kewangan, kesihatan kewangan kita secara berulang. Dan kalau kita dah dapat satu cara, satu kaedah yang bagus untuk kewangan kita, dan kita boleh buat dia secara berulang. Sebab wang ini adalah proses pengulangan. Kalau kita nak menggandakan wang kita juga, adalah proses yang berulang. Dia berulang. Dan sebab itulah, kenapa bank semakin kaya. Sebab dia proses dia berulang lah. Dia charge kita, dia charge. Dia buat proses yang sama. Kita pergi bank, kita buat loan ataupun kita buat pembiayaan,
dia charge kita 6%. So orang lain datang, dia charge lagi 6%. Orang datang 6%. Macam tu lah. Proses tu berulang-ulang dan dia akan kaya dan bertambah kaya lah macam tu. Orang yang habiskan duit secara berulang-ulang, dia tak kaya habis. Berapa pun habis. Berapa pun tak cukup. Ya, itu yang kita kena faham. Dia adalah proses pengulangan. Proses yang berulang. Dia bukan benda baru pun. Dia berulang macam tu je. Okey, boleh. So, okey, setakat ni. Ada apa-apa lagi sebelum kita habis? Siapa yang minat okey. Siapa yang berminat untuk mengembangkan wangnya, kita ada beberapa approach, kita ada beberapa pendekatan. Sama ada anda nakkan pendekatan yang rendah risiko, ataupun sederhana, ataupun tinggi. Cumanya teori wang ni, risiko dan pulangan tu dia akan sama. So mana-mana pelaburan yang rendah risiko, pulangannya juga rendah. Okey. Sederhana risiko, pulangan yang sederhana. Tinggi risiko, tinggilah pulangan. Tapi berapa ramai orang yang kena tipu dengan skim cepat kaya. Dia kata, bang, ni tak ada risiko bang masuk je. Tapi pulangan dia tinggi. Memang tipu tu. Dia kalau pulangan tinggi, sebenarnya risiko tinggi. Sebab itu, kenapa orang skim cepat kaya ramai kena tipu? Sebab pulangan dia tinggi. Tapi dia mengandaikan risiko dia rendah. Sebenarnya tak betul. Pulangan tinggi, risiko tinggi. Apa maksud risiko tinggi? Kemungkinan untuk hilang wang itu tinggi. Sebab itu hilang wang dia. Memang risiko dia tinggi sebenarnya sebab pulangan dia tinggi. Itulah teori kewangan yang kita kena faham, yang kita kena belajar. Nanti kita belajar tentang teori kewangan, tentang pulangan dan risiko. Dia kalau risiko rendah, pulangan rendah. Memang itu dia kena ikut supaya dia tally lah. Dia selaras. Risiko rendah, pulangan rendah. Risiko sederhana, pulangan sederhana. Risiko tinggi, pulangan tinggi. Jadi, skim cepat kaya ni pulangan tinggi rendah. Tinggi kan? Jadi risiko dia tinggi lah juga sebenarnya. Sebab itu ramai yang hilang wang. Sebab memang betul, memang risiko dia sangat tinggi. Sebab pulangan dia sangat tinggi. Sampai berapa 1000%, 2000% kan. Sebab itu risiko untuk hilang wang itu tinggi. Sebab itu ramai orang hilang wang dalam pelaburan skim cepat kaya. So teori ni memang begitu. Tinggi pulangan, tinggi juga risiko. Okey. Siapa lagi yang tinggal seorang dalam ni? Kita berhenti sini ya. So ada apa lagi sebelum kita habis? Dan kita nanti akan sampai juga kita akan sampai juga kepada tajuk pelaburan pelaburan dan bagaimana cara untuk mengembangkan wang anda. Cuma siapa yang nak dapatkan panduan secara khusus tentang pelaburan ni, kena masuk satu grup lain ni. Kita ada 2 grup kat sini. Satu grup lain yang khusus untuk pelaburan. Okay, jadi kita berhenti setakat ni. Kita jumpa lagi minggu depan untuk tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.